semua pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diberi tempoh yang amat pendek untuk menghuraikan kejayaan kepimpinan Perikatan Nasional setelah mengambil alih negeri Terengganu. Dan sudah tentulah negeri Terengganu seperti mana juga Kelantan dan juga Pahang sama-sama negeri di pantai timur. Yang majoritinya adalah merupakan negeri yang majoriti orang Melayu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, elok jugalah tadi sebab disindir bahawa saya ni kuasa dua. Kuasa dua. Saya sebenarnya ada kejutan sikit bila datang ke sini. Sebab ada fobia sikit. Kerana terpaksa berdepan dengan pilihan raya 2 kali. Kerana petition pilihan raya. Yang berpunca daripada mahkamah memutuskan program kerajaan negeri dianggap sebagai rasuah, unsur rasuah. Sedangkan saya tidak terlibat pun. Saya bukan anggota kerajaan negeri. Saya tidak terlibat di mana-mana peringkat dalam program kerajaan negeri. Program kerajaan negeri untuk membantu rakyat. Dikarenakan oleh itu dibuat petition. Dan kerana itu terpaksa bertanding sekali lagi. Tetapi rakyat Terengganu tahu bahawa kepimpinan Perikatan Nasional ini adalah kepimpinan yang bagus. Yang bekerja. Dan tomahan apa yang disebut itu adalah tidak betul. Maka keputusan diambil oleh rakyat Kuala Terengganu bukan sahaja mengembalikan kemenangan di Parlimen Kuala Terengganu kepada saya, malah tambah lagi majoriti 7,000. Daripada 40,000, majoriti ketika itu meningkat jadi 47,000. Saya terkejut tadi bila diberitahu di Pelangai ini, diumumkan sendiri oleh kepimpinan Barisan Nasional, kepimpinan lawan kita, telah berbelanja 9 juta tadi. 9 juta disebut. Kita di Terengganu takut nak belanja. Sampai Datuk Seri Saifuddin bila datang ke Kuala Terengganu, dia tanya saya, Hamzat, mana poster awak tak banyak? Datuk Seri Syahidan pun kata perkara yang sama. Saya kata, tak berani. Kerana sikit-sikit dicari salah. Saya boleh sebut sini, saya belanja tak sampai 50,000. Alhamdulillah. Rakyat di Kuala Terengganu tahu bahawa kita boleh buat kerja. Tahu bahawa kepimpinan kita ni adalah bersih. Tuan-tuan, kalau begitulah standard di Kuala Terengganu, saya datang ke Pelangai, saya geleng kepala. Bagaimana agensi kerajaan digunakan sewenang-wenangnya atas nama program kerajaan. Apa beza dengan di Kuala Terengganu? Apa beza dengan di Kemaman? Karena itu saya nak pesan, rakam, kumpul bukti sebanyak-banyaknya. Dan rakyat Pelangai tak usah undilah calon daripada Barisan Nasional. Kerana kalau dia menang pun, nanti dia akan kena macam saya. Sebab bukti jelas di depan mata. Banyak. Tuan-tuan, sewaktu kita mengambil alih kerajaan negeri Terengganu, rumahan dibuat konon-kononnya kalau kita mentadbir, kita tak akan bawa pembangunan. Sama seperti saya dengar apa yang disebut Datuk Seri Ahmad Maslan, pimpinan UMNO. Dia kata di Pelangai ni kalau beri kepada PAS, lagi tak ada pembangunan, dia kata. Saya nak sebut, apabila kita mengambil alih kepimpinan kerajaan negeri Terengganu, tema yang kita gunakan, maju, berkat dan sejahtera. Mengapa kita sebut perkataan maju? Kita nak buktikan di bawah kepimpinan Perikatan Nasional, di bawah kepimpinan Parti Islam Malaysia, bahawa maju ini ada dalam kamus kita. Kita nak memajukan negeri. Dalam masa yang sama, kemajuan yang dicapai ini seiring dengan keberkatan, dengan urus tadbir yang baik, patuh kepada apa yang disuruh oleh Allah SWT, membentuk insan yang baik agar kita memperoleh keberkatan. Dan yang ketiganya, sejahtera.
supaya rakyat di Terengganu ini dapat merasai nikmatnya, merasai kesejahteraannya. Alhamdulillah tuan-tuan, di bawah kepimpinan Perikatan Nasional di negeri Terengganu, di sebalik tomahan Taliban dan sebagainya, kita mencapai kejayaan yang sangat cemerlang. Pertumbuhan ekonomi kerajaan negeri Terengganu mencatatkan secara konsisten pertumbuhan di dalam KDNK setiap tahun, yang paling memuncak pada tahun yang lalu, 2022. Pertumbuhan KDNK 5.9% adalah merupakan kadar pertumbuhan yang ketiga terbaik di seluruh negara. Itu pencapaian kita. Kita bercakap tentang soal kesejahteraan rakyat. Di peringkat dunia, di peringkat bangsa-bangsa bersatu dibuat ukuran indeks kebahagiaan dan diguna pakai di pelbagai negara untuk mengukur sejauh mana rakyat di satu-satu negeri itu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan. Mengukur pelbagai aspek dari segi pendidikan, kesihatan, keselamatan, kadar jenayah, pendidikan dan sebagainya. Ini ukuran dibuat di peringkat negara. Apabila Jabatan Statistik mengumumkan tentang indeks kebahagiaan hidup, kesejahteraan, negeri Terengganu mencatat kedudukan yang sebenarnya paling atas sekali. Sebab tempat pertama diperolehi oleh wilayah persekutuan Labuan. Ada gitu. Yang kedua, mungkin saya bertukar, wilayah persekutuan Putrajaya ataupun Kuala Lumpur. Ketiga, wilayah persekutuan. Dan yang keempat, negeri Terengganu. Mendapat markah paling tinggi dari segi kesejahteraan hidup rakyat. Dan yang kelima, 4 Terengganu. Yang kelima negeri mana? Negeri Kelantan. Negeri Kelantan. 2 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional mencatat indeks kebahagiaan rakyat paling tinggi di dalam negara. Yang meliputi pelbagai aspek yang seperti saya sebutkan. Tuan-tuan, dia kata bila di bawah kepimpinan kita, kita tidak akan memberi tumpuan kepada program orang muda, sokan dan sebagainya. Apabila kita mengambil alih kepimpinan di negeri Terengganu, bukan saja kita memberi tumpuan kepada kegiatan belia dan sukan. Sebaliknya, kita mencapai kejayaan. Di tahun kedua, tahun pertama kita mengambil alih, kita menjadi juara nombor 1 sukan Malaysia, Sukma. Dan seterusnya konsisten menjadi kuasa besar di dalam bidang sukan di dalam negara. Tuan-tuan, mereka kata, kalau kita mengambil alih kepimpinan negeri, pelancong tidak akan berminat untuk datang ke Terengganu. Sebaliknya yang berlaku, tuan-tuan, di bawah kepimpinan Perikatan Nasional pada hari ini, kedatangan pelancong berlipat kali ganda. Sehingga menyumbang kepada ekonomi negeri Terengganu, menyumbang kepada KDNK sebanyak 3.9 bilion pada tahun. Dengan kedatangan pelancong yang meningkat 175%. Dulu pelancong ke Terengganu datang dalam lingkungan 3 juta, 2 juta. Tahun yang lalu, tuan-tuan, 10.3 juta. Kejayaan negeri Terengganu. Orang kata kalau di bawah kepimpinan negeri, di bawah kepimpinan Perikatan Nasional, kita tak akan dapat menarik pelaburan. Di bawah kepimpinan Terengganu pada hari ini Perikatan Nasional, tuan-tuan, bukan saja kita berjaya menarik pelaburan asing masuk, buka kilang, menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, tuan-tuan. Bukan saja berjaya, malah 2 kali lipat angkanya lebih besar daripada tempoh ketika dipimpin oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tempoh misalnya tahun 2013 sehingga 2017, Barisan Nasional berjaya bawa masuk pelaburan sebanyak 5 bilion. Tempoh apabila kita menang tahun 2018 sehinggalah tahun 2022, pelaburan yang kita bawa masuk berjumlah hampir
12 bilion. Saya menyebut semua angka-angka ni sebab saya nak menunjukkan bahawa kita tak cakap saja. Kita ada bukti bahawa pentadbiran di bawah Perikatan Nasional, di bawah kepimpinan daripada Perikatan Nasional mempunyai kemampuan yang bagus untuk mengambil alih pentadbiran negara, pentadbiran negeri dan akan membawa negeri kepada kemajuan yang lebih lagi insya-Allah. Dan sebenarnya ini adalah selari seperti mana yang telah kita buktikan ketika kita memimpin negara. Ketika negara berhadapan dengan krisis besar COVID yang memimpin negara kita keluar daripada COVID-19, membentuk pelan pemulihan negara, melaksanakan, menjayakan adalah ketika di era kita Datuk Seri memimpin negara. Maka kerana itulah tuan-tuan, amat penting supaya di dalam pilihan raya ini sokongan diberikan kepada calon kita daripada Perikatan Nasional. Kerana insya-Allah ia akan menyumbang kepada gelombang untuk meletakkan kepimpinan Perikatan Nasional pada kedudukan memimpin negara, pada kedudukan memimpin negeri, seperti mana disebut oleh Datuk Pesuruhjaya tadi, Datuk Tak Rosli Jabar, yang telah menyebut bahawa kalau dalam pilihan raya ini tiba-tiba Barisan Nasional kalah dan kita menang, apa yang berlaku, kedudukan kerusi di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang ini, Perikatan Nasional akan mempunyai 18 kerusi. Manakala Barisan Nasional cuma memiliki sebanyak 16 kerusi. Secara moralnya mereka tidak lagi memimpin. Dan secara moralnya tuan-tuan sebenarnya membantu untuk memberi tekanan kepada UMNO supaya kembali kepada asas perjuangan, meletakkan perjuangan Melayu agama pada dasarnya balik. Supaya muhasabah balik. Tak betul ni kerjasama ke DAP. Tak betul ni mereka bekerjasama dalam keadaan menolak hasrat semua orang Melayu, semua orang Islam untuk menyatu padukan ummah ini. Tak betul. Sekiranya tuan-tuan memberi kemenangan kepada Barisan Nasional, ia sebenarnya akan menjauhkan lagi usaha kita untuk menyatukan orang-orang Melayu, menyatukan orang Islam terutamanya, dan seterusnya mengajak rakan-rakan kita daripada kaum lain untuk bersama membentuk perpaduan yang berasaskan nilai yang betul, yang memberi kestabilan kepada ekonomi di dalam, kepada kestabilan politik yang memberi manfaat, kemakmuran kepada seluruh rakyat di dalam negeri dan negara ini. Tuan-tuan, saya telah mengkisahkan tentang kejayaan Perikatan Nasional di Terengganu. Dan di dalam tempoh sebaik saja kita menang baru-baru ini dengan majoriti yang lebih besar, sudah tentulah ramai tertanya-tanya apa jadi dengan Terengganu, siapa tak beri peluang langsung kepada UMNO. Pasal apa di Terengganu pelik sangat ni? Negeri-negeri lain bagi juga peluang. Misalnya di Kelantan bagi juga 1. Di Kedah bagi juga berapa? 3. Perlis bagi berapa? Perlis 1. Kelantan bagi 2. Terengganu tak bagi langsung. Bukan masalah kedekut Datuk Seri. Dengan apa yang mereka laksanakan dengan sumber kekayaan yang ada di Terengganu, sepatut Terengganu maju. Sekiranya dengan kadar apa yang dilakukan dalam tempoh 5 tahun dibuktikan oleh kepimpinan Perikatan Nasional pada hari ini. Kalau kaedah itulah memimpin, kita telah laksanakan 10 tahun lalu, negeri Terengganu pada hari ini negeri yang maju. Hari ini orang Terengganu telah celik mata. Rupanya begini. Rupanya di bawah Perikatan Nasional negeri akan jadi lebih baik. Negeri menjadi lebih maju. Maka sekiranya diberi ruang lebih lagi, insya-Allah kita dapat buat lebih lagi. Di Pahang pun sama. Sekarang ni pelabuhan Kemaman sekarang ini, saya baru dapat jawapan bertulis daripada Menteri Pengangkutan.
Negeri beritahu, dulu kita maksimum kapasiti pelabuhan Kemaman. Di Pahang dia ada pelabuhan Kuantan. Itu pun saya dengar 49% Cina dah pegang. 49% pelabuhan Kuantan, Cina dah pegang. Negara Cina. Saya dengar lah. Kepentingan tu. Di Terengganu masih 100%. Dulu masa kita ambil alih kapasiti cuma maksimum 7 juta metrik tan saja. Setahun. Jawapan oleh menteri yang saya terima, jangkaan dalam tempoh 5 tahun ini akan meningkat kepada 33 juta tan. Ini adalah merupakan tanda-tanda insya-Allah di bawah kepimpinan yang baik sebenarnya kita boleh majukan negeri-negeri. Yang dikatakan negeri-negeri melebel ni, negeri Melayu. Tapi apa yang Pakatan Harapan buat pada hari ini? Projek-projek mega habis dia humban ni. Dia bagi bilion-bilion ni. Di Penang, di Selangor, di Penang dapat berbilion untuk LRT, berbilion untuk apa ni? Untuk lapangan terbang, berbilion. Yang Kedah, negeri orang Melayu, dinafikan. Di Selangor, yang pada hari ini majoriti daripada kalangan ADUN di Selangor yang membentuk kerajaan negeri, daripada DAP. Diberi untuk buat pelabuhan baru lagi. Tapi di Terengganu, tuan-tuan, sama juga di Pahang. Semua dia ada ECER dan sebagainya. Perdana Menteri sekali pun tak buat mesyuarat lagi. 8 bulan lebih tak buat mesyuarat lagi, tuan-tuan. Tak mengambil berat tentang kepimpinan, tentang kemajuan negeri-negeri sebelah pantai kiri. Tuan-tuan, saya rasa itu cukuplah. Kita ada ramai pimpinan yang hadir pada hari ini. Saya rasa saya telah menjelaskan tentang kejayaan negeri Terengganu di dalam mentadbir negeri di bawah kepimpinan Perikatan Nasional. InsyaAllah, begitu jugalah saya dengar, nanti kita akan dengar daripada negeri-negeri lain yang sebahagian, yang insyaAllah macam-macam cerita menarik yang boleh disampaikan. Saya rasa itu saja. Saya minta tolong sungguh-sungguh. Demi negeri kita, demi perjuangan Melayu Islam kita, berilah sokongan kepada calon kita daripada Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.